langsung internet connection dan smart device pun tak ada, contoh laptop dan smartphone pun tak ada. Kalau ada student itu, macam mana Iskandar deal dengan situasi ini? Okay, thank you. Jadi soalan ni lebih kepada pengajaran PDPR lah kan? Pengajaran online ODL kan? Betul. Okay. So, for my school kan, kita orang dah decide dengan cikgu-cikgu, dah bincang dengan parents, kita orang nak kurangkan penggunaan Google Meet. Kita orang akan kurangkan penggunaan Google Meet at all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton sekalian. Alhamdulillah selesai sudah sesi perkongsian bersama senior kami iaitu saudara Izzat Iskandar bin Farisa mengenai dua topik, iaitu topik pertama realiti yang perlu dihadap oleh guru baharu di sesebuah sekolah, dan topik yang kedua ialah penggunaan social media dalam pembelajaran dan pengajaran di rumah. Jadi untuk topik yang pertama, beliau berkongsikan apa yang perlu apa yang guru baharu diharapkan, apa yang guru baru ni dia diharapkan untuk mahir. Izzat Iskandar menerangkan sebentar tadi bahawa kebanyakan guru-guru di sekolah mengharapkan guru baru mahir dan celik ICT kerana hal ini dapat membantu untuk melancarkan perjalanan program di sekolah. Selain itu, saudara Izzat Iskandar juga ada sebutkan tentang guru-guru yang di sekolah beliau harapkan beliau mahir ICT sehingga meminta tolong beliau untuk instalkan satu aplikasi yang di luar kotak yang tidak yang boleh dikatakan tidak terlibat langsung dalam pengajaran dan juga pembelajaran, tetapi beliau diharapkan dapat membantu guru tersebut. Dan apa yang boleh saya katakan adalah sebagai seorang guru pelatih, saya perlu menyiapkan diri belajar untuk mahirkan diri dalam bidang ICT dan juga bidang-bidang yang lain. Selain itu, saudara Izzat Iskandar juga berkongsi tentang tentang saling kebergantungan. Maksudnya waktu beliau baru posting dekat sekolah tersebut, beliau juga ada meminta tolong guru-guru untuk rumah sewa. Jadi apa yang boleh saya perkatakan, apabila kita diminta untuk membuat pertolongan, kita apa yang boleh kita bantu kerana pada masa akan datang kita juga akan perlukan bantuan juga daripada orang lain. Oleh itu, apa yang saya boleh perkatakan ialah selagi bantuan yang kita nak berikan tu kita boleh beri dan kita mampu untuk berikan bantuan tersebut, kita beri. Tetapi kalau kita memang tak mampu dan contoh kalau kita nak tolong tapi kita dah tahu kita buat tak akan perfect, macam tu. Jadi bukan tak akan perfect, maksudnya kita tak berkemampuan nak buat. Jadi kita boleh kalau macam Izzat Iskandar cakap tadi, kita boleh tolak permintaan tersebut, tetapi dalam menggunakan bahasa yang baik lah. Okey, dan untuk topik yang kedua, bagi topik penggunaan social media dalam pengajaran.
terutamanya sekarang musim PKP, semua guru tidak boleh ke sekolah untuk membuat kelas seperti biasa, dan juga murid-murid perlu duduk di rumah, dan tetapi mereka walaupun mereka duduk di rumah, tetapi mereka perlu belajar juga untuk mengelakkan mereka daripada ketinggalan yang sangat jauh. Oleh itu, penggunaan social media adalah sangat perlu, dan apa yang boleh saya perkatakan daripada sesi perkongsian tadi, social media memainkan peranan yang sangat penting kepada guru-guru dan juga saya sebagai bakal guru untuk menyampaikan pengajaran supaya pelajar berasa lebih menarik dan juga sangat efisien, kerana kalau contoh seperti platform YouTube, semua phone, apa yang saya dapat dari perkongsian tadi, semua telefon bimbit disediakan aplikasi YouTube. Jadi guru-guru sebagai contoh boleh guna aplikasi YouTube ini sebagai pelantar untuk pengajaran. Jadi apabila student buka saja YouTube, dan mereka boleh mendapat akses kepada pengajaran, dan yang lebih menarik ialah waktu tontonan untuk lesson tersebut sangat fleksibel. Bermaksud student boleh tonton video pengajaran tersebut pada bila-bila masa dan di mana juga mereka berada, selagi internet connection mereka ada. Kemudian kita sebagai guru juga perlu memahami keadaan student. Sebagai contoh, tidak semua student dapat dapat afford untuk beli smartphone untuk setiap seorang. Jadi ada student yang berkongsi smartphone tersebut dengan ibu bapa mereka. Sebagai contoh, tadi saya ada bertanya kepada saudara Izzat Iskandar, adakah di sekolah beliau adakah ada student yang tidak mempunyai internet dan memang tidak mempunyai tidak mempunyai telefon pintar ataupun laptop, dan beliau menjawab yang mereka ada telefon, tetapi penggunaannya sangat limited sebab mereka perlu berkongsi telefon bimbit ataupun laptop tersebut dengan mungkin adik-beradik yang lain dan juga ahli keluarga mereka. Oleh itu, kita sebagai guru perlulah meminimumkan penggunaan data dan juga storage dalam telefon tersebut. Sebagai contoh, kalau kita gunakan kalau kita share semua video dalam WhatsApp sahaja, phone kemungkinan akan jadi berat dan akan membebankan pelajar yang tidak berkemampuan untuk belajar. Jadi perkara yang boleh meringankan beban pelajar adalah dengan gunakan aplikasi YouTube, dan kemudian guru-guru boleh share link tersebut dalam WhatsApp, dan kemudian student boleh tekan link dan mereka mendapat akses untuk video pembelajaran di YouTube. Jadi perkara ini sangat menyenangkan pelajar. Selain daripada aplikasi YouTube, beliau juga menggunakan aplikasi TikTok, di mana kami sebagai bakal guru juga boleh memanfaatkan pengalaman yang telah dikongsikan oleh beliau untuk menggunakan YouTube sebagai platform pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Kerana
variety dalam pengajaran itu sangatlah baik kerana student akan berasa lebih seronok dan mereka akan keinginan mereka untuk belajar itu tinggi apabila mereka seronok untuk belajar dengan kita sendiri. Oleh itu, tetapi walaupun social media ini banyak dia punya kebaikan, saudara Izzat Iskandar sendiri menerima halangan yang boleh dikatakan cabaran untuk menggunakan social media ini kerana tanggapan masyarakat, kerana masyarakat ini mereka tidak berada dalam kita punya lingkungan. Jadi mereka tidak faham kenapa sebab kita menggunakan social media ini untuk pengajaran. Mereka akan beranggapan guru-guru ini nak mencari populariti, tetapi faktor yang penting sekarang bukan populariti yang dicari, tetapi penyampaian para guru terhadap penyampaian pengajaran terhadap oleh guru terhadap pelajar itu sangatlah penting. Dan saya percaya sebagai guru, platform apa yang kita guna tidak salah asalkan konten dan isi kita itu baik, tidak bercanggah dengan agama ataupun moral, dan kaedah penyampaian kita itu efektif, dan yang paling penting student pelajar kita juga suka dan tidak membebankan mereka untuk belajar. Kerana dalam situasi PKP ini kita harus menjadi lebih fleksibel dalam penggunaan social media, terutamanya untuk memudahkan pelajar. Kerana walaupun kita kena sedar, walau di mana kita berada, pengajaran dan pembelajaran perlu diteruskan kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka tidak ketinggalan di belakang, dan untuk memastikan sistem dan mutu pendidikan negara bergerak seiring dengan arus modernisasi, dan juga kita tidak mahu student-student di negara ini ketinggalan di belakang hanya disebabkan virus yang kita tidak lihat dengan mata kasar ini. Kesimpulannya, apa yang boleh saya katakan sebagai seorang guru, berdasarkan apa yang saudara Izzat Iskandar sebutkan, kita harus menjadi fleksibel dan sentiasa belajar, sentiasa ingat kita punya niat untuk mengajar, dan kita perlu pastikan pelajar dapat memperolehi ilmu yang berguna untuk kegunaan mereka pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya untuk refleksi sesi perkongsian bersama saudara Izzat Iskandar. Pengajian dan pembelajaran di sekolah.